yang first time join pada malam ni, okey, boleh tak apa nanti kalau ada tak faham ke ataupun ada nak tanya soalan boleh tanya dekat chat room ataupun boleh saja unmute boleh stopkan speaker kita untuk bertanya. Jadi malam ni kita lebih fokus kepada keusahawanan sebab itu hari dalam masa preview hari Rabu kita ada ceritakan tentang peluang yang ada di Quantum Metal. Selain kita menjadi penyimpan ataupun pelabur emas, dia ada banyak lagi peluang. Okay? Antaranya macam malam ni lah. Jadi saya percaya yang malam ni kita nak tahu bagaimana kita boleh jadi sebahagian daripada usahawan dengan Quantum Metal ataupun kita kata sebagai peniaga emas lah. Alright? Okey, so sebelum kita pergi kepada apa peluang-peluang yang ada di Quantum Metal, bagaimana structure commission dia, bagaimana payment dia, okey. Jadi kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang satu konsep di mana kenapa kita hari ini kita nak menyimpan emas. Okay? The reason why kenapa kita nak ajak orang menyimpan emas dan kenapa kita nak berniaga emas dengan Quantum Metal. Alright? Baik, so untuk program kita pada malam ni, untuk kita akan ada tiga bahagian. Bahagian pertama dari segi konsep asas lah. Maksud dia bagaimana kita nak kukuhkan keuangan kita, apa matlamat kita menyimpan emas. Alright. Yang keduanya kita akan sentuh tentang hierarki ataupun struktur yang ada, peluang-peluang untuk kita boleh capai dalam Quantum Metal sebagai usahawan emas. InsyaAllah kita dah ada ramai yang dah jadi jutawan di Quantum Metal, segalanya tak mustahil. Di mana kalau tuan-tuan letakkan effort, selalu join program-program kita, contohnya macam malam ni, insyaAllah kita sama-sama kita bina kerjaya di Quantum Metal. Alright. Dan bahagian ketiga kita akan walk through sikit tentang sistem lah. Jadi malam ni saya akan dibantu oleh sahabat-sahabat kita. Okay. Jadi untuk bahagian pertama ni, konsep kita kata matlamat keuangan, kenapa kita nak menyimpan emas. Alright. Saya mempersilakan sahabat kita Tuan Azan Huzair. Tuan Azan Huzair akan merungkaikan kepada kita kenapa kita nak terlibat dalam industri emas ataupun kita nak jadi usahawan emas. Okey, saya serahkan kepada Tuan Azan untuk memulakan bicara kita malam ini. Silakan Tuan Azan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Lan selaku host kita pada malam ni. Alright, tidak lupa juga kepada tim GPG yang telah menyediakan slide terbaru hari ini. Jadi saya akan cuba sampaikan dengan cara yang terbaiklah supaya ia mudah difahami. Okey, nama saya Azan Huzair bin Musa. Saya bekerja di Agensi Nuklear Malaysia Bangi sebagai seorang accountant. Saya dah 7 bulan mengenali tentang Quantum Metal dan sehingga sekarang saya terus berminat dan menyimpan emas tanpa henti-henti. Dan emas saya pun insyaAllah dah nak hampir sekilo lah ni. Jadi insyaAllah anda yang lain juga pun boleh bersama saya untuk menyimpan emas sehingga 1 kilo untuk seorang individu. Benda ni dengan Quantum Metal sahaja yang dapat memberi kita produk yang berganda dan patuh syariah. Okey. Alright, kita pergi kepada slide pertama. Okey, ini adalah profile speaker seperti mana yang saya ceritakan tadi. Kita boleh pergi slide berikutnya. Okey, kalau kita tengok kat sini, asas untuk kita bina kekayaan tu. Jadi dalam kehidupan ni, kalau kita nak jadi kaya ni kena ada asas dia. Di mana kita nak bermula. Dia tak boleh tiba-tiba kita nak jadi kaya ni, tiba-tiba cakap malam ni nak kaya, besok jadi kaya. Jadi tak akan jadi. Tetapi dia ada 5 checkpoint keuangan. Yang pertama dia adalah aliran tunai positif.
Maksudnya dari segi sudut perbelanjaan kita setiap bulan, belanja kita tu haruslah kurang daripada pendapatan kita. Jadi dekat situlah basic dia, di situlah kita akan menabung bila ada lebihan tu. Jadi terpulang kepada kita dalam bentuk tabungan kita tu macam mana? Kita nak tabung duit tu ke? Ataupun kita tabung dengan beli saham ke? Atau kita tabung beli emas? Tapi pada era pandemik sekarang ni, yang paling menguntungkan adalah emas. Sebab apa? Sebab setiap negara ada simpan emas. Sebab apa? Dia tahu nilai emas tu akan terus meningkat. Jadi kita nampak ada tunai pasif ni kita tukarkan kepada emas. Okey, yang kedua, simpanan kecemasan. Okey, simpanan kecemasan ni actually semua orang kena ada lah. Tetapi bergantung kepada kemampuan dia, bergantung kepada berapa besar ahli keluarga dia. Dia at least kena ada 3 bulan punya pendapatan kita buat simpanan. Jadi kalau berlaku apa-apa, maksudnya kita boleh survive dalam masa 3 bulan tu, dan insya-Allah dalam masa 3 bulan tu ada sesuatu yang kita boleh buat untuk menjana pendapatan kita untuk keluarga. Itu yang nombor 2. Yang ketiga, simpanan selamat 6 bulan hingga ke 1 tahun. Ini simpanan selamat ni dia bagi orang yang betul-betul berhemah perbelanjaan dia, dia bolehlah buat 6 bulan hingga ke 1 tahun pendapatan dia reserve. Jadi maksudnya dalam keadaan ni selalunya orang yang dah umur 40 ke atas lah, dia ada dia punya simpanan selamat ni. Bagi anak-anak muda ni lain, kehidupan dia agresif, dia punya keinginan dia tu tinggi, jadi dia perlu ubah segala perbelanjaan itu, mungkin boleh membeli emas sebagai investment yang terdekat. Lepas tu pula nombor 4, bebas hutang, langsai semua hutang. Jadi kalau semua hutang ni pun saya nampak dalam usia saya sekarang ni pun 40 lebih tak langsai lagi hutang saya. Tetapi kalau nak tengok lansai hutang ni kena orang yang 50 ke atas lah. Kebanyakannya dah ada pencen, dapat KWSP, jadi dia boleh langsaikanlah hutang tu. Yang kelima adalah bebas kewangan. Itu pendapatan pasif lebih daripada kos sara hidup. Pendapatan pasif ni maksudnya kita kena ada side income. Side income bulanan yang boleh menampung kita punya kos kehidupan kita. Yang penting pendapatan pasif itu lebih, kos sara hidup kita tu pun kurang daripada kita punya pendapatan pasif, maka kita hidup dalam keadaan selesa dan mungkin tak perlu bekerja lah. Sebab kita tahu perbelanjaan kita bulan tu berapa kita punya pendapatan sebulan yang kita akan dapat. Jadi kita duduk dalam keadaan selesa dan kita tidak dibebani dengan hutang-hutang yang luar biasa. Hutang-hutang yang tidak dirancang. Okay? Alright, next. Okay. Pendapatan pasif melebihi daripada kos sara hidup. Macam mana kita nak katakan pendapatan pasif ni? Pendapatan pasif ni dia ada banyak-banyak berbagai-bagai cara lah income yang kita boleh dapat, tuan-tuan dan puan. Contohnya kita ada rumah sewa, kita ada kedai sewa, ataupun kita ada simpanan dalam ASB, tabung haji. Jadi benda ni lah yang kita akan dapat income secara bulanan, yang mana benda tu fix yang kita akan dapat. Jadi di situlah kita menilai balik kos sara hidup kita sebulan tu berapa. Jadi di situlah kita akan rasa sama ada kita dalam kedudukan selesa atau tidak dengan kewangan yang kita ada sekarang ni. Adakah kita selamat ataupun kita dalam keadaan yang sentiasa runsing memikirkan tentang kewangan kita. Sebagai contoh kat sini, passive income ada 5,500 sebulan. Kos sara hidup kita 4,500. Jadi kat situ je kita dah ada 1,000 dah setiap bulan cash lebihan. Jadi kita dah tak perlu kerja. Tak perlu kerja. Tak kerja pun kita memang ada duit. Jadi kita boleh guna pula duit lebihan kita tadi tu, ke mana arah dia kita nak letak, supaya dia boleh generate lagi income pada kita menjadi lebih berganda lagi. Okay, alright, next. Okay, kalau kita tengok sekarang, orang sekarang ni dia suka melabur sesuatu yang dia tidak pasti. Tak pasti itu maksudnya dia tak dapat info yang lengkap.
Jadi kita jangan melabur selagi belum ada simpanan. Macam saya cakap pada awal slide tadi, kena ada simpanan kecemasan at least 3 bulan. Jadi baru kita boleh fikirkan ke mana duit ni kita nak tarik sikit, kita boleh invest tapi boleh secure duit kita. Kalau kita salah melabur, akhirnya duit kita akan lebur lah, tuan-tuan dan puan. Dan saya percaya rakyat Malaysia ni kalau kita tengok dalam berita hari-hari ditipu dari segi sudut pelaburan ni. Yang mana dia orang nampak janji-janji manis orang tu, pelaburan ni dalam 4 bulan jadi macam ni, 6 bulan jadi macam ni. Dia sebenarnya bila investment ni, dia susah kita nak jangka kan. Sebab dia melibatkan banyak faktor untuk menentukan kita dapat berapa keuntungan tu. Okay, alright, next. Okay, selalunya bila kita invest ni dengan tanpa ilmu, kita akan kena tipu dan duit kita akan habis. Contohnya kalau kita tengok kebanyakannya adalah orang-orang pencen pesara ni lah. Katakanlah duit QDSP ada 1 juta, dalam masa 2-3 tahun dah habis. Sebab dia orang ada duit selonggok tapi kadang-kadang dia tak tahu ke mana dia nak bawa duit tu. Sebab mungkin dia mengalami satu kejutan budaya sebab selama ni tak pernah dapat duit selonggok, tapi bila dapat duit selonggok ni dia hilang sedikit arah dia untuk ke mana dia nak labur. Tetapi itu yang silapnya, pelaburan yang tak menentu ni lah yang akan menyebabkan duit pencen tu boleh habis dalam masa 2-3 tahun. That's why kita kena kaji apa yang kita nak, dari segi investment yang macam mana kita nak. Kita kena kaji, kita tak boleh dengar daripada mulut orang. Dengar tu boleh, tapi buat permulaan percaya jangan. Tetapi kita perlu kaji. Bila ada orang tu bagi tahu tentang ni, kita selidik dulu background ni. Jadi di situlah kita dia panggil pelabur yang bijak, supaya kita tak sesat dan supaya duit kita tak habis, tak tentu pasal. Okay, alright, next. Okey, maksudnya kat sini bila kita nak ada simpanan pelaburan ni, kita kena ada ilmu dan kita perlu ada orang yang kita boleh rujuk lah. Itu penting. Biar kita banyak bertanya, jangan kita segan bertanya. Kalau segan bertanya ni, kita akan banyak buat keputusan yang tak rasional. Tapi bila kita banyak membaca, okey, lepas tu kita banyak merujuk dengan orang-orang yang berpengalaman, insya-Allah pelaburan kita tu akan pergi ke arah positif yang mana boleh menjana penempatan kita lebih daripada apa yang kita ada. Okay, alright, next. Okay, salah satu untuk kita konsisten untuk kita menyimpan duit ni, salah satunya kita kena asingkan kita punya peruntukan gaji kita ni dalam 10 ke 20% sebulan. Dia kena disiplin. Kita kena ada target, kita apa-apa menyimpan kena target. Contohnya kita target untuk anak kita nak masuk universiti ke, anak kita nak kahwin ke, atau kita nak pergi umrah, nak pergi haji. Jadi kena ada target. Jadi sebaik-baiknya pendapatan kita tu 10 ke 20% kita tarik, kita laburkan. Labur tu terpulanglah, simpan dalam bentuk cash, atau kita beli emas, atau kita letak dalam ASP atau tabung haji. Mana yang memberi pulangan, di situlah kita akan letak duit kita tu untuk jangka masa panjang. Kita kena target jangka masa panjang ni, pulangan dia akan lebih berganda dan luar biasa. Okay, alright, next. Okay, kalau kita tengok sini, simpan duit asyik bocor. Dia menabung tapi masih bocor. Tapi bila dah bocor tu, maksudnya simpanan dia tu akan mengalami kerugian lah. Dia tak digantikan balik simpanan dia tu. Jadi benda ni biasa ni tuan-tuan dan puan. Maksudnya kita simpan-simpan, tiba-tiba ada benda emergency, terpaksa kita keluarkan. Jadi dah berkurangan simpanan kita. Tetapi dengan quantum metal ni, dia boleh menutup kebocoran kita punya perbelanjaan tu. Macam mana tu saya akan terangkan nanti. Alright, okay, next. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, inflasi ni dia adalah satu masalah yang dihadapi oleh semua negara.
Sebab nilai mata wang kita ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada turun naik. Tetapi kalau kita tengok secara overall, mata wang kita ni makin lama memang makin mengecil. Kuasa membeli kita tu kurang. Tetapi apa yang ditawarkan oleh quantum method adalah emas. Emas digital, emas. Jadi emas ni kita tahu dia tidak akan berlaku inflasi sebab dia adalah logam berharga yang kalis inflasi. Kita tahu mak kita ada emas, nenek kita pun ada emas dan kita tahu dia beli masa dulu tu berapa harga 1 gram. Tetapi kalau kita tanya emas harga sekarang, jauh beza dia. Dengan nilai berat emas yang sama, tetapi harga dia sentiasa menunjukkan kenaikan. Cuma penurunan tu akan berlaku sikit saja, dan berlaku sikit belah mana yang berlaku kat Malaysia ni, huru-hara orang pergi ke kedai emas. Jadi dengan nilai mata wang tu, kalau kita tengok juga kat sini, pada tahun 2000, RM100 tu boleh penuh troli, 2015 dah separuh, dan sekarang suku troli saja. Di situlah menunjukkan betapa inflasi ni dia akan makan kedudukan kewangan kita tu. Alright? Okay, next. Okay, kuasa membeli pun semakin kurang lah. Kalau dulu RM1, kita tengok kat dalam tu, korang pisang, sedulang kita boleh dapat. Lepas tu, RM1 dah makin kurang. Sekarang RM1 kulit pisang kita boleh dapat. Jadi menunjukkan kedudukan kewangan kita sekarang ni, kita tengok makin lama memang makin mengecil lah nilai dia. Alright, okay, next. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak bina kekayaan gitu? Macam mana kita nak bina kekayaan tu ialah salah satunya dengan emas. Dia adalah alat terbaik untuk kita simpan dan kita tahu harga emas akan terus meningkat. Okay, alright, next. Kita kadang-kadang bila nak simpan emas ni adalah dari segi pandangan-pandangan negatif orang. Orang cakap harga emas mahal lah. Orang cakap emas tak ada dividen. Harga emas lambat naik. Nak jual balik, kedai ambil rendah. Emas susah simpan, takut hilang, dicuri. Nak pajak, leceh bawa emas fizikal pergi ke Arhano. Upah simpan tinggi, tak tebus, kena lelong. Jadi segala permasalahan emas ni, dia telah diselesaikan oleh quantum metal. Jadi segala pandangan negatif yang orang cakap tentang emas ni, di quantum metal ni kita ubahkan dia jadi sudut positif dan benda ni menjadi win-win situation. Maksudnya dengan emas digital yang ditawarkan oleh quantum metal ni, kita akan nampak berubah perspektif dia dan kita mungkin boleh jadi orang yang amat berminat untuk menyimpan emas. Macam mana? Okey, kita akan teruskan dengan slide yang berikutnya. Kalau emas ni kat kedai emas ni, kita pun tahu emas tu memang campur, bukan emas tulen. Tetapi kalau dengan quantum metal ni dah tentu emas 999. Emas yang pure tuan-tuan dan puan-puan. Dapat tahu pula kalau emas di kedai ni dia lebih mahal, markup dia tinggi sampai 20%. Lepas tu pula kalau kita nak jual balik emas tu, dia punya markdown pun tinggi, 20%. Jadi kalau dekat bank pun, kalau kita nak beli emas, dia wajib beli emas 1 gram. Kalau dalam poket ada RM50, dah tentu tak boleh beli emas. Dan ada juga di company yang lain tu pula, dia offer untuk buka akaun emas, boleh beli serendah RM100. Kadang-kadang orang RM100 ni pun orang berfikir lagi nak beli emas. Dia perlu amount tu kita letakkan yang paling rendah dan semua peringkat dapat merasai untuk menyimpan emas ni. Tetapi inilah dia, di quantum metal ada penyelesaian dia dulu. Kita akan ceritakan, kita akan rungkaikan. Okay, next. Okay, saya sampaikan tentang emas di quantum metal pula sekarang ni. Apa perbezaan dia? Emas kita yang pertama, emas yang tulen lah, emas 999. Lepas tu pula kita merupakan pengedar eksklusif kepada emas The Perth Mint di Australia. Kalau ada syarikat yang lain tu, dia mungkin bawa beberapa emas daripada negara yang lain. Tetapi tidak quantum metal. Kita hanya fokus kepada satu emas saja, itu emas The Perth Mint, di mana emas The Perth Mint ni adalah merupakan emas yang terkenal di dunia. Jadi kita pula menjadi eksklusif distributor, dah tentulah harga kos tu adalah rendah. Kita dapat special price.
Lepas tu pula dia punya markup dia pun hanya di antara 3 ke 7% berdasarkan London Metal Exchange punya harga emas. Macam saya cakap tadi 20% tau. Kita 3 ke 7%. Memang tak ada company di luar tu dapat menandingi kita. Kita punya harga jauh lebih murah persen dia. Tiada markdown. Lepas tu pula pegangan emas kita pula boleh berganda serta-merta. Macam mana ni? Dengan pembiayaan tawaruk ni, di mana produk-produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal ni, bila kita beli, kita boleh menggandakan kita punya emas. Serta-merta tuan-tuan. Dalam sistem tu akan tunjukkan terus berapa jumlah pegangan emas kita pada ketika tu. Okay? Alright, next. Okey, kita boleh beli serendah RM10 dengan Quantum Metal. Ni yang saya nak cakapkan tadi. Kalau company lain RM50, 100 paling rendah. Kita ni kalau dengan RM10 ni, jadi maksudnya semua peringkat orang boleh menyimpan emas. Maksudnya kalau kita tengok RM10 ni, anak-anak kita tu pun dia boleh menyimpan emas, tuan-tuan. Kalau dah hari-hari kita bagi belanja kat dia RM5, dalam seminggu tu dah tentu dia boleh simpan RM10. Jadi anak kita sendiri pun sekarang ni boleh menyimpan emas. Dengan Quantum Metal ni, budak-budak yang bawah 18 tahun boleh menyimpan emas, tapi haruslah buka akaun bersama dengan mak dengan ayah dia. Jadi dah boleh menabung. Maksudnya kalau kita ada lebih, simpanlah lebih. Jadi dengan Quantum Metal ni, dia cukup memahami di semua peringkat, dia beri peluang supaya kita menyimpan emas digital. Alright, okay, next. Okey, macam kita cakap tadi juga, kalau kita menyimpan sikit-sikit ni, tiba-tiba tahu-tahu ada 1 gram, tiba-tiba ada 10 gram. Tapi dalam Quantum Metal ni, kita dah target bagi seorang individu tu kalau boleh biar dia ada 1 kilo emas. Memang kalau boleh kita nak biar ramai orang-orang kita ni kaya dengan emas. Kita pun memang tahu emas ni memang benda yang berharga. Kita tahu juga memang negara menyimpan emas. Jadi kenapa kita dah ragu-ragu lagi tentang emas? Jadi yang penting terus istiqamah menyimpan emas supaya kita dapat target 1 kilo untuk seorang individu. Okay, next. Okay, kalau kita tengok gambar ni pun kita tahu emas nilai dia masih makin kukuh. Tapi kalau kita simpan duit ni, dia mudah kita guna, dia mudah kita belanja. Sebab kita tak apa sayang kalau kita tengok duit ni. Sebab dia mudah kita simpan, mudah kita ambil. Tetapi dengan emas ni tuan-tuan dan puan, kalau kita dah menyimpan dia, kita bila nampak gram dia tu makin bertambah, kita jadi macam ketagih nak menyimpan emas. Sebab kita tahu emas ni harga dia makin lama makin naik. Jadi kita jadi ketagih nak menyimpan. Sebab kita tahu emas ni nilai dia kukuh. Duit ni kalau kita pas 100, belum tentu barang nilai 100 kita dapat sebanyak tu. Jadi itu memang dalam realiti kehidupan kita. Jadi dengan emas ni kita boleh terus menyimpan tu dengan ada perasaan kita tu ketagih, lepas tu sayang pula kita nak belanja kan. Itulah kelebihan emas. Benda ni dia akan jadi natural, dia akan datang dengan sendirinya. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, next. Jadi macam mana kita nak memperkembangkan duit kita dengan Quantum Metal ni? Dia dekat Quantum Metal ni dia ada several produk. Yang pertama Gold Storage Account. Dia ada Gold Convert Account, dia ada Gold Asset Enhance 5 kali dan dia ada Gold Asset Enhance 10 kali. Jadi saya akan pergikan kepada produk yang paling top lah dalam Quantum Metal ni, di mana dia dipanggil Gold Asset Enhance 10 kali. Sebab apa? Pegangan berat emas tu dia akan jadi berganda serta-merta dengan cara pembiayaan tawaruk yang patuh syariah. Itu yang penting, patuh syariah tu penting. Supaya kita tahu pembelian pelaburan simpanan emas kita ni diangkat dengan cara yang sah dan pastikan benda tu halal. Alright, next. Okay, dengan Gold Asset Enhance 10 kali ni tuan-tuan, dia modal dia 1,000. Contohnya kalau kita modalkan 1,000, jadi pembiayaan tawaruk ni syarikat akan bagi 9,000 secara automatik. Jadi nilai pegangan kita kat situ dia dah ada 10,000. Jadi dekat sini je tuan-tuan dan puan, kalau kita tengoklah dengan 1,000 kita punya modal, dapat pembiayaan 9,000, jadi pegangan bersama tu jadi 10,000. Kat sini saja automatik kita dah jadi teruja
untuk tambah emas kita lagi sebab pegangan kita bersama tu dah menunjukkan amount yang luar biasa. Itu baru kalau 1,000. Kalau ada 10,000, kita dapat pembiayaan tawaruk tu 90,000. Pegangan 100,000 tuan-tuan. Tak pasal-pasal kalau kita tengok tu lebih kurang 400 gram kita ada. Lepas tu kalau ada duit lebih, apa salahnya kita pump terus 100,000, company akan bagi pembiayaan tawaruk sebanyak 900,000. Dalam sekelip mata je dalam sistem tu dia akan appear. Pegangan bersama kita tu ada 1 juta. Kita kalau dengar ni memang takutlah tuan-tuan dan puan. Kalau kita nak beli emas dengan duit sendiri ni, nak menyampai ke nilai 1 juta tu memang jauh lah. Kalau 100,000 tu pun teruk lah kalau kita nak beli emas tu. Tapi dengan quantum metal ni, dia itu produk yang mudah untuk kita gandakan keuntungan dan menggandakan nilai berat emas kita bersama. Itu yang bagus tu. Okay, alright, next. Kalau ada kenaikan kat sini tuan-tuan dan puan, JE 10 kali ni dengan 1% dia naik, keuntungan tu jadi berganda 10. Sebab tadi kan GAE 10 kali, jadi ganda tu 10 kali, keuntungan tu jadi 10%. Kalau 2% kenaikan emas, dia jadi 20%. Kalau 10%, 100% kita punya keuntungan. Jadi memang luar biasa. Alright? Okay, next. Okay, dengan GAE 10 kali ni juga, modal dia sedikit, untung berganda. Masa saya ceritakan tadi lah. Kita nampak modal dia 1,000, dapat pembiayaan 9,000, pegang bersama tu 10,000. Untung tu pun dah berganda sebab kali 10. Alright? Ini salah satu produk yang cukup luar biasa yang menjadi rebutan bagi orang yang dah menjadi ahli kepada quantum metal ni. Okay? Yang dah buka akaun dengan quantum metal ni. Okay, next. Okay, kalau kita nak tahu dalam quantum metal ni, kita nak simpan emas ni sampai bila? Sebenarnya benda ni dia terpulang kepada individu lah. Apa matlamat kewangan dia. Kalau matlamat dia nak bebas hutang, nak bebas kewangan, jadi biarlah letakkan emas tu lama dalam akaun dia. Jangan kita masuk bulan ni, 6 bulan kita jual. Jangan macam tu kalau boleh. Kita bukan macam main saham, tuan-tuan. Sebab kita ni dalam produk yang ditawar oleh quantum metal ni, dia lebih kepada long term. Long term ni macam saya cakap tadi lah, macam untuk anak belajar, anak kahwin, kita nak pergi umrah, nak pergi haji, atau kita target nak beli rumah kedua. Jadi memang kena ada satu target. Dia biar benda tu selama-lamanya yang boleh kita simpan, yang boleh kita tahan. Sebab tu kita perlu ada simpanan kecemasan tadi. Simpanan kecemasan simpanan yang melebihi setahun kita ada, itulah untuk kita gunakan untuk rolling kan. Tetapi emas ni, dia biarlah bila kita ada duit je kita simpan, ada duit je kita invest, kita beli, kita tambah lagi. Sebab dengan quantum metal ni, dia punya gandaan tu cukup luar biasa. Memang tak ada dalam company di dunia ni yang buat macam ni. Kita yang pertama tuan-tuan dan puan, kita kena faham tu, kita yang pertama. Produk patuh syariah. Kita dipantau oleh bank negara. Jadi siapa pula bank-bank yang bersama dengan kita ni? Bank Muamalat, Afrimbank, kita pembekal. Jadi benda ni memang cukup luar biasa, hanya di quantum metal saja yang ada. Untuk dapat penjelasan lebih detail ni, boleh tanya dengan introducer masing-masing nanti ya. Alright, next. Nak kaya, kita simpan emas, buat bisnes emas. Di quantum metal ni tuan-tuan dan puan, kita ni boleh jadi dua lah. Kita ada dua matlamat bagi orang yang dah masuk bersama quantum metal ni. Yang pertama, orang yang nak simpan emas. Dia punya matlamat dia tak nak niaga lah. Dia nak beli emas, dia nak simpan je. Sebab dia nak ambil opportunity gandaan emas yang ada tu. Dengan harga emas yang murah tu pun satu juga. Jadi dia masuk, dia beli je emas. Itu pertama, orang yang pertama lah maksudnya yang menyimpan emas saja. Kedua ni, di samping kita menyimpan beli emas ni, sebenarnya kita boleh jadi peniaga emas. Kalau kita nak buka kedai emas ni, kita perlu ada kedai. Perlu ada modal yang besar. Tetapi dengan quantum metal ni, kita boleh jadi peniaga emas. Di samping itu pula, quantum metal ni dia akan sediakan kita satu modul untuk kita belajar di universiti. Jadi kat mana lagi kalau kita tengok produk-produk yang ada sediakan universiti. Hanya di quantum metal dia ada sediakan sebuah universiti, iaitu Quantum Metal University Corporate,
dia akan memberi kita satu modul untuk kita belajar macam mana untuk kita memperkembangkan perniagaan emas kita. Jadi Tuan Lan saya nanti akan ceritakan lebih lanjut macam mana itu yang beauty-nya produk Quantum Metal ni. Dia bukan hanya fokus kepada jual emas, dia mendidik dia punya ahli tu untuk jadi peniaga emas. Jadi tidak adalah saya tengok company kat luar tu yang fokus seperti mana yang Quantum Metal ni dia cukup berbeza lah dengan syarikat di luar tu. Okay, alright, next. Kalau kita dah jadi bisnes emas dengan Quantum Metal ni, secara automatiknya kita akan dapat income pasif. Di sinilah kalau kita tengok, kalau kita dah jadi peniaga emas ni, dia ada dia punya kategori dia. Dia ada level belt dia, mengikut warna tu. Dia bila mencapai simpanan emas tu, kita dengan grup kita tu berapa nilai dia, kita akan dapat keuntungan secara pasif setiap bulan. Sebab kita educate orang simpan emas setiap bulan, sikit-sikit. Jadi dalam masa yang sama, kita pun menyimpan emas juga, kita pun akan dapat dua income yang tidak disangka-sangka. Jadi maksudnya dia ada commission melalui diri kita sendiri. Kita beli untuk diri kita pada emas dan kita pastikan kita punya group terus menyimpan beli emas ni, kita pun akan dapat income bersama. Dia ada dia punya pecahan persen dia tu. Nanti Tuan Lan akan ceritakan dengan lebih lanjut. Okay, next. Macam mana kita nak mulakan kita punya simpanan emas ni? Yang pertamanya, kita perlu daftar sebagai ahli, di mana daftar ahli ni percuma tuan-tuan perempuan. Tak perlu bayar, jangan risau. Kita boleh dapatkan link daripada introducer kita. Siapa yang ajak ni, dia ada link, special link daripada dia akan bagi. Jadi kita akan register. Bila kita dah register tu nanti, kita boleh jadi introducer. Introducer ni maksudnya bila kita dah buka account tu, kita kena jadi member. Jadi member ni macam mana? Kita perlu beli produk GAE 5 kali tu 3 unit, lebih kurang dalam RM315, ataupun kita beli produk GAE 10 kali 1 unit untuk kita jadi member. Maksudnya kalau siapa ada modal kecil nak jadi member, boleh belilah 3 unit GAE 5 kali itu dalam RM315. Tapi kalau ada siapa yang modal 1,000 lebih kat dalam tangan tu, tak tahu nak buat apa, kita beli GAE 10 kali dalam lebih kurang RM1,400. Kita mulakan dengan yang besar, dapat berat, dan emas tu pun kita dapat besar, berat dia lebih banyak. Jadi kalau yang kecil tadi pun dapat berganda juga. Lepas tu kita kena terus menyimpan secara konsisten. Lepas tu juga dengan bisnes juga kita share kepada kawan-kawan, kepada ahli keluarga kita yang terdekat. Kita share pada kawan-kawan, lepas tu rakan-rakan di office, kita invite dia dengar talk malam macam sekarang ni. Jadi di situlah akan memudahkan dia orang untuk jadi ahli, untuk jadi konsultan, boleh jadi dealer. Benda ni kita kena duplicate lah, kita kena konsisten buat benda ni. Jadi benda ni memang mudah. Jadi benda ni kita akan rungkaikan dengan lebih detail nanti. Alright, okay, next. Okay, bisnes di emas DQM ni adalah jana income passive ni macam mana? Yang pertama kalau kita tengok kat sini, kita kena educate lah ahli kita tentang asas binekayaan tu macam mana. Kita kena ceritakan lah. Maksud macam saya cerita pada awal tadi, nak jadi kaya ni macam mana, kita kena menyimpan. Jadi menyimpan ni dalam pelbagai cara. Menyimpan duit ke, ataupun duit yang kita ada tu kita tukarkan kepada emas. Tu salah satunya lah. Lepas tu beri kesedaran tentang tabung bocor inflasi. Kita kena buat sikit comparison. Maksudnya duit kita dia tidak kalis inflasi, tapi emas ni kalis inflasi. Jadi yang mana lebih menguntungkan? Lepas tu macam mana nak mengelakkan daripada poket kita bocor, walaupun dah menabung masih bocor lagi. Apa jalan penyelesaian dia kita nak tutup kebocoran tu? Dengan salah satu caranya adalah kita beli emas. Bila dah ada emas ni tuan-tuan, kita sayang nak jual. Sebab benda ni berharga, berkilat, menjadi rebutan. Sebab logam berharga ni dia adalah logam yang susah kita nak dapat. Dia salah satu
logam yang terhad dalam dunia. Jadi sebab tu kalau kita dapat tu sayang kita nak jual. Itu yang akan educate kita terus menyimpan tu. Kadang-kadang kita sanggup berlapar sikit lah. Sebab kita nak nambahkan tabungan emas kita tu. Lepas tu kita kena tetapkan matlamat. Kita kena bagi tahu pada orang, kena setkan simpan emas ni bukan beli bulan ni, 6 bulan kita jual tu bukan. Tu macam jual beli saham. Benda tu ada risiko. Tetapi dengan emas ni kita kena ada target simpan selama yang boleh. Semana yang mampu kita pegang emas tu, kita simpan. Sebab kita tahu kedudukan emas ni setiap tahun dia boleh naik dalam lebih kurang 20%. Kalau kita tengok pun ASP paling tinggi pun sekarang dah 5%. Sebelum ni pun 7-8 je. Tapi emas ni dia boleh jadi 20%. Kalau berlaku sesuatu ekonomi kat dunia ni, emas ni boleh melonjak jadi lebih daripada 20%. Sebab kita tak ada menjanjikan satu term 6 bulan jadi macam ni, tak. Kita betul-betul bergantung kepada harga emas masa dunia dengan faktor ekonomi dunia macam mana. Tetapi secara overallnya, kalau kita tengok graf emas secara menyeluruh, dia memang menunjukkan uptrend. Dia menunjukkan kenaikan. Penurunan tu sedikit saja, tuan-tuan. Okay? Lepas tu, akhirnya menyimpan emas secara konsisten setiap bulan kena disiplin. Kita kena asingkan duit kita tu simpan emas. Macam-macam cara. Kalau kita perlu dalam masa duit terdekat, kita simpan akaun dalam GSA. Kalau kita tahu kita tak perlu pakaikan duit tu, kita involve dalam simpanan dalam bentuk pembiayaan, iaitu GE 10 kali tadi. Jadi benda ni kita share dengan kawan-kawan, kita invite, dengar talk. Lepas tu benda ni kita buat duplicate, benda yang sama. Jadi ilmu ni kita jangan kedekut. Jadi kita share dengan kawan kita, apa yang kita buat, kita bagi tahu dia. Supaya dia rasa macam mana kita bagi kasih sayang dekat dia tu dalam bentuk menabung, dalam bentuk untuk memastikan dia pun jadi kaya bersama dengan kita. Okay? Alright, next. Okay, jadi ini slide saya yang terakhir. Jadi kita jangan lepaskan peluang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak tahu dengan lebih detail, kita boleh rujuk dengan introducer masing-masing. Jadi mereka boleh bagi sedikit lagi penerangan. Kalau kita nak lebih detail lagi, kita boleh pergi ke laman web Quantum Metal. Dekat situ kita boleh tengok segala-gala infonya memang ada kat situ, tuan-tuan. Apa yang ada kat situ, semua benda yang berdaftar. Dia bukanlah benda yang palsu yang kita tambah-tambah, yang kita reka tanpa kebenaran. Semuanya adalah sah. Jadi kita boleh pergi kat situ. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih banyak-banyak. Saya harap dengan penjelasan saya ini dapat membuka minda kepada new investor kita. Okey. Dan sekarang saya serahkan kembali kepada Roland untuk slide yang berikutnya. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Azad. Okey. Beliau merungkaikan kenapa kita berada malam ni. Okay? Bukan semata-mata sebagai penyimpan emas, kita nak buat bisnes emas. Kerana apa? Kerana kita nak capai keuangan yang sihat. Okay? 5 tanda keuangan yang sihat. Saya ulang balik sebagai orang kata memperhalusi apa yang Tuan Azan sebut tadi. Kita nak ada cash flow, aliran tunai yang positif. Kadang-kadang hari ni kita ada di kalangan kita nak simpan 100 sebulan pun susah. Alright, jadi kita nak ada cash flow yang positif. Kemudian kita nak ada dana kecemasan 3 bulan, okey, dalam bentuk emas. Dan kita nak ada income yang selamat 6 bulan ataupun 1 tahun reserve. Dan kita nak bebas hutang. Jadi saya percaya ramai kita malam ni masih lagi ada dalam hutang. Begitu Azan cerita kat kita tadi, dia 40 lebih pun masih lagi hutang belum selesai. Jadi kita, sebab itulah kita nak buat bisnes. Okay? Kita nak selesaikan hutang kita. Dan kita nak financial freedom. Kita nak, hari ni kita nak duit, nak income, kita kena keluar buat kerja. Alright? Jadi kita nak satu income yang pasif, di mana kita walaupun duduk di rumah, walaupun pergi bercuti, walaupun kita kata kita berehat, okay? Orang lain susah payah kena lalui jam dan sebagainya untuk nak dapat dari income. Kita hari ni kita ada lifestyle yang selesa, okay? Kita boleh generate income walaupun kita tak keluar bekerja. So peluang-peluang tu ada di Quantum Metal. Jadi saya percaya sebab itulah tuan-tuan berada pada malam ni. Okay? Siapa tak nak income pasif?
Duduk di rumah pun masih ada income, pergi berjalan pun ada income. Tidur pun ada income. Jadi saya ada ramai leader-leader kita dalam ni yang dah pun kita kata walaupun baru bermula, okey, dah ada income yang agak selesa, macam saya bagi contoh sekali lah, macam Cik Hani kita kan, baru sebulan jadi dealer dah ada income yang agak selesa, okey. Jadi benda-benda itulah kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan malam ni. Jadi kita nak lifestyle yang macam tu. Okey. Boleh kata average, saya tak nak cerita pasal diri saya lah, cuma bolehlah kita sebagai orang kata apa, sebagai galakan, sebagai motivasi. Alhamdulillah kita berjaya create income lebih 1,000 satu hari. Alhamdulillah. Okey. Jadi tuan-tuan pun boleh. Jadi sebab itulah kita nak tahu macam mana cara dia, macam mana nak start, apa dia punya kriteria-kriteria dia, bagaimana profit sharing ataupun income kita ni dibayar. Alright? Baik, so saya akan pergi kepada slide yang seterusnya. Oh, ni dalam bahasa Inggeris kan, tak apa saya translate ya. Okay, tadi yang Tuan Azan dah cerita dah tadi, macam mana nak jadi introducer, kan? Kita dapatkan link. Saya percaya malam ni semua yang dah ni kan, yang dah register, kalau belum register nanti boleh dapatkan link daripada pengenal masing-masing. Alright. Macam saya bagi tahu dari masa mula tadi, opportunity, peluang di Quantum Metal bukan semata-mata sebagai penyimpan emas, kita juga boleh jadi usahawan emas. Alright, jadi malam ni, hari Jumaat malam ni, kita cerita dari sudut keusahawanan. Okey, baik. Kita bermula sebagai customer, bila kita dah login sistem, jadi saya akan tunjuk, kita akan walk through sikit sistem lah. Okey. Bila kita dah join sebagai customer, kita macam mana nak jadi member, nak jadi usahawan dan Quantum Metal, kita kena jadi introducer. Nak jadi introducer macam mana? Tadi Tuan Azan dah cerita dah. At least beli 3 unit JA kali 5 ataupun JA kali 10 1 unit. Alright? Dan kena maklumkan dekat kita punya pengenal kita yang mana yang dia status consultant, so dia akan tukarkan status customer kepada introducer. Alright, jadi saya akan tunjukkan dalam sistem macam mana rupa dia. Dan daripada introducer, tier yang pertama adalah dealer ataupun kita, kalau bahasa lama kita sebut dealer lah, di QM kita panggil consultant yellow. Okey, ini tier yang pertama. Di mana untuk mendapatkan tier yang pertama ni, kita kena ada 5 orang member, 5 orang introducer, dan daripada 5 orang ni kita bawa masuk bisnes, bawa masuk sales 30,000. Sama ada JAE kali 5 ataupun JAE kali 10. Dengan 30,000 banyak ke? Tak banyak, tuan. Sebab apa? Kita pecah kepada 5 orang. Kalau misalnya kata seorang ni invest 6,000, 5 orang dah tahu tim. Okey. Jadi personal purchase tak dikira, dia kira pada member kita. Maksudnya customer kita. Okey, customer kita buat pembelian 30,000 total, so kita akan qualified ke consultant yellow. Jadi saya akan ceritakan dari sudut percentage, dari sudut income. Okey. Now saya nak tunjukkan hierarki yang ada di Quantum Metal. Okey. Dan seterusnya kita kena ada 5 orang dealer. Hari ini kita dah berjaya jadi dealer, consultant yellow. Kita kena bantu 5 orang rakan kita untuk dia pun naik ke status yellow. Okey, dia pun naik status yellow. Dan kita bila ada cukup 5 orang ni, maka kita akan dinaikkan ke status consultant green. Kalau lama kita sebut dealer developer. Right? Dan seterusnya daripada consultant green tadi sama juga, kita kena create another 5.
dan 25 orang yellow, maka kita dinaikkan ke konsultan blue. Okey, apa beza dia? Green, yellow, ni apa semua ni? Jadi saya akan tunjukkan. Okey. Dan yang seterusnya brown. Brown dia kena ada 5 orang blue. So dia punya kaedah dia nak yang direct kita ni, kita nak bantu yang direct kita ni dapat level yang sama macam kita sebelum ni. Okey. Dan seterusnya inilah level yang terakhir iaitu black. Okay. Black dia nak ada 5 orang merchant developer dan 25 orang consultant. Okay. Makin besar pangkat, of course lah dari segi pendapatan pun berbeza. Alright. Nah, kita nak tengok dari segi pendapatan. Okay. Kalau kita promote ke orang, apa benefit kita? Apa faedah yang kita boleh dapat? Okay. Macam mana boleh generate sampai 1,000 sehari, even ada yang dah buat sampai 1 juta sehari. Tak mustahil tuan-tuan lah. Ada dah daripada kita punya senior merchant kita dah buat income. Bukan sales lah, income 1 million a day. So tak mustahil. Okay, so dari segi percentage dia, dari segi income dia, bila kita join sebagai introducer, okay, daripada customer tadi kita dah qualifiedkan diri kita kepada introducer. Kita buat belian sendiri pun kita dapat income. Kita cari customer, kita dah start dapat income. Dan yang menariknya tuan-tuan dan puan, income ni dibayar serta-merta. Tak perlu tunggu sebulan, tak perlu tunggu 15 hari, tak perlu tunggu pairing apa semua tak ada. Okay. Once bila ada saja investor yang kita perkenalkan kepada content meter dan dia buat pembelian JE 10 kali, maka tuan-tuan akan dibayar 2%. Alright? Dibayar serta-merta. Okay? Dan bila kita cukup requirement, dah naik kepada konsultan yellow ataupun dealer, tuan-tuan boleh nampak di sini, dia punya reward dia dah berbeza. Okay? Asal tadi 2%, sekarang dah menjadi 7%. Alright? Maksudnya kalau misal kata customer direct kita dah dealer, kita dapatkan satu customer menyimpan dalam content meter 10,000, so kita akan dapat 700 serta-merta. Alright? Manakala kalau di bawah kita ni adalah introducer, sales yang dibuat oleh introducer kita ni, dia dapat bahagian dia 2%, kita dapat bahagian kita 5%. Tuan-tuan bayangkanlah kalau misal kata bawah tuan-tuan ada ramai introducer. Okay, setiap introducer yang sales yang dibawa masuk, tuan-tuan akan dapat profit sharing 5%. Okay. Dan seterusnya, kalau kita tengok di peringkat merchant ni, ini yang menarik ya tuan-tuan. Okay. Dealer buat sales, dia dapat bahagian 7, merchant pun dapat 7 juga. Memang best. Jadi sebab itulah kita galakkan, kita suggest kepada kawan-kawan kita buat betul-betul grab semaksimum mungkin, capai matlamat tertinggi sepantas yang mungkin. Okey, kerana apa? Sebab dia punya allocation dia untuk bahagian yang lebih besar ni lebih tinggi. Okey, sebab tu kita boleh buat income 1,000 sehari, 2,000 sehari, 3,000 sehari. Okey. Jadi di 7%, and then katakanlah si merchant ni dia perkenalkan customer kepada content meter dan customer ni dia invest RM10,000. So dia akan dapat 1,400 serta-merta. Alright, so dia punya reward dia dibayar on the spot. Itu bagus. Okay. Dan sekiranya kita sama level. Okay, contoh hari ni Tuan Razman dekat sini, saya dekat sini. Dah sama rank. Okay. Walaupun sama rank, saya buat sales 10,000, Tuan Razman masih lagi dapat atas jualan saya 1%. Okay. Manakala kalau kita dah di peringkat DD, kita akan dapat 3.5%. Alright. Dan merchant pun sama 3.5%. Merchant sama dengan merchant. Okay. Sama rank. Contoh, katakanlah katalah Kak Nel. Okay. Kak Nel dah merchant. Saya rekrut Kak Nel. Okay.
Saya merchant, Kak Nel pun naik merchant. So Kak Nel buat sales, saya still lagi dapat 1% walaupun dah sama level. Okay. Dan seterusnya merchant developer. Merchant developer tadi kita cerita kita kena ada 5 orang merchant. Alright. So bila kita dah naik ke merchant developer, kita punya profit sharing kita adalah 3%. Extra 14 campur 3. Jadi 17 lah. Okey, yang lain semua sama. Yang beza dia dekat sini. Senior merchant. Okey, bila senior merchant, personal sales, okey, dia dapat 20%. Alright, tinggi ya, tuan-tuan. 20%. So far paling tinggi dalam pasaran. Kalau misal kata tuan-tuan tengok pengedar emas ataupun company emas dekat tempat lain, memang agak mustahil lah untuk nak dapat 20% secara serta-merta. Okey, serta-merta. And then sekiranya di bawah kita merchant developer, senior merchant ni akan dapat 3% dan sekiranya di bawah dia adalah merchant, dia akan dapat 6%. Okey. So inilah dia punya potensi pendapatan. Maksudnya allocation, daripada allocation ni tuan-tuan dapat bayangkanlah kalau misalnya kata kita bawa sales 1 juta. Okey, bukan kita personal sales, maksudnya kita dan networking kita, kita dan grup kita. Okey, kita dan grup kita bawa masuk 1 juta. So inilah income yang kita boleh dapat. Okey, dan yang best dia selagi mana kita education yang betul dan kita ajar orang untuk menyimpan secara berterusan, insya-Allah dari sudut konsultan pun kita akan dapat satu income yang stable lah, okey, setiap hari. Kita tak bercakap dari segi bulanan lah. Di Quantum Metal kita bercakap income harian. Kalau kita tengok production kita pun, jadi saya tunjuk sikit production seluruh konsultan dalam Quantum Metal, dia update secara harian, okey, secara harian. So inilah untuk produk yang paling hot, paling tinggi komisen dia. Okey, saya percaya nanti tentu ada yang tanya-tanya daripada mana datang 20% ni. Alright, jadi saya akan tunjukkan sebab di Quantum Metal segala-galanya transparent. Jadi tuan-tuan tak perlu gusar, tak perlu bimbang. Okey, daripada mana dia datang 20% ni, semua ada pengiraan dia. Semua ada dia punya calculation. Jadi kita boleh tunjukkan nanti. Manakala untuk JA 5 kali dia kurang sikit lah. Okay. Tadi 20, yang ni dia 10. Untuk introducer tadi 2%, yang ni 1.5%. And then untuk dealer introducer dengan dealer dengan introducer, maksudnya sales daripada introducer, dealer dia akan dapat 3.5% dan merchant dia akan dapat 5%. Okay. Kalau dia personal sales, dia akan dapat 10%. Right? Lain structure sama macam tadi, cuma dia punya pecahan dia berbeza lah. Okey, saya tak nak tunjukkan lebih detail, nanti tuan-tuan pening pula. Okey, jadi tadi 20, yang ni 13. Manakala untuk GSA ni dia rendah sikit. Okey, kenapa dia rendah? Jadi saya akan ceritakan kenapa. Yang ni 0.5%, untuk dealer dia akan dapat 2%. Untuk introducer dengan dealer dia akan dapat 1.5. Merchant dia akan dapat 3.5. Maksudnya kalau dia bawa masuk customer yang invest 10,000, so dia akan dapat 3.5%. Okay. Tadi kalau siapa-siapa konsultan yang perasan dalam grup kita, dia untuk yang orang baru nanti boleh maklumkan kepada konsultan masing-masing untuk masukkan dalam grup. Kita ada grup WhatsApp dan grup Telegram untuk kita update information dari masa ke semasa. Tadi kita ada semalam kita ada close, kita punya konsultan ada buat 10 juta dalam GSA. Okey, dalam single transaction 10 juta. Jadi tuan-tuan bayangkanlah berapa dia punya commission, okey, merchant dia. Alright. So macam inilah cara dia punya structure masih sama. Maksudnya setiap kedudukan dia, di mana pun kedudukan dia, tetap ada bahagian masing-masing ikut
portion masing-masing. Okay, cuma dia untuk allocation kepada GSA ni dia lebih kecil. Alright. Jadi total dia punya income adalah 4.5%. Alright. Yang ni yang Tuan Azan cerita tadi, Quantum Metal Corporate University. Besok kita ada training yang ni untuk siapa-siapa yang dah berdaftar kena untuk KMC ni, yang mana siapa-siapa yang nak promote ke status consultant yellow, besok ada training daripada Quantum Metal Corporate University selama 2 hari, okey, secara online lah. Okey, bagi yang orang baru, just sebagai informasi saja, in future untuk kita nak jadi consultant, masa introducer belum lagi bila nak naik ke consultant yellow besok, so kita diwajibkan untuk attend training daripada Quantum Metal Corporate University. Alright, inilah dia punya apa kita kata modul dia. Okey, modul dia. Alright. Okey, tadi saya janji dengan tuan-tuan nak cerita daripada mana datangnya income allocation sampai 20%. Alright. Baik, saya akan tunjukkan. Sekejap. Okey. So kalau tuan-tuan pergi dekat kita punya website, okey, ni website rasmi kita, quantummetal.com.my. Okey, jadi di sini tuan-tuan boleh dapat maklumat yang lebih terperinci lah, okey, tentang syarikat dan juga urus niaga yang dilakukan, dan kita boleh tengok dekat sini tentang harga. Okey, harga kita update setiap hari kecuali pada ketika market close lah. Okey, harga kita berpandukan kepada harga emas dunia, di mana tuan-tuan boleh juga rujuk terus ke website ni, goldprice.org. Okey. Ni harga emas dunia. Jadi Quantum Metal dia berpandukan kepada harga emas dunia, right? So kalau kita tengok dekat kita punya official website, apa yang diupdatekan dekat sini, kita boleh nampak dekat sini untuk GSA dan JA 5 kali, JA 10 kali, dan ni harga LME. Okay, harga ni sama macam yang tadi lah. Cuma ada perbezaan sedikit. Okay, setiap berlaku perubahan RM1 pada harga LME, maka harga di sini dia akan ikut berubah lah. Alright. Kalau kita tengok harga LME ni, dia sama aja. GSA 24250 sen, JA 5 kali 24250 sen, JA 10 kali pun 24250 sen. Alright. Yang beza dia adalah harga QM Cell. Okay, ini yang kita panggil sebagai spread. Di mana spread ni adalah margin company. Okay. Jadi commission ataupun income, profit sharing yang dibayar dekat tuan-tuan dalam slide yang saya tunjukkan sebentar tadi tu datangnya daripada sinilah tuan-tuan. Alright, daripada 7% ni 4.5 diperuntukkan kepada konsultan. Bakinya sebagai keuntungan syarikat. Alright. Manakala untuk JE 5 kali, spread dia kalau nampak di sini agak rendah, sini 258, sini 252.20 sen. Kenapa? Kerana spread dia cuma 4%. Right? Manakala produk yang paling hot, kenapa kita panggil ini produk paling hot? Kerana apa? Kerana dia menawarkan spread yang paling rendah dalam pasaran, cuma 3%. Okey. So, Cik Lan kata 3%, tapi tadi JE 10 kali 20%. Mana datangnya 20%? Okey, dia macam ni tuan-tuan, sebab JE 10 kali ni adalah produk yang kita menggunakan pembiayaan tawaruk. Maksud dia apa? Maksud dia kita beli sehingga 10 kali. Okey, bila 10 kali 10,000, 10%, 10,000 kali dengan 3% adalah 30%, betul? Okey, so 30% itulah 20% dibayar kepada konsultan, 10% company ambil sebagai kos syarikat. Alright. So itulah datangnya 20%.
Clear? Dan lain kita boleh tengok dekat sini lah. Maklumat-maklumat lain kita boleh share, boleh tengok dekat sini. Okay, so berkaitan dengan akaun emas digital, berkaitan dengan kita punya structure untuk dapat untuk bina pendapatan, ada soalan tak setakat sekarang ni? Bulan boleh tengok kat chat room. Okey, sekejap saya tengok. Okey, daripada Cik Siti Jun. Saya just nak fahamkan macam mana syarikat boleh support JE10. JE10, contoh kalau modal 100,000, KM akan bayar 900,000. KM dengan paid up capital 10 million. Kalau 10 orang invest 100,000, bermakna syarikat dah kena biaya 9 million. Bagaimana syarikat nak biar kalau investor bertambah lebih dari itu? Alright. Okey, tak apa, no problem. Okey, dia macam ni ya, Puan yang bertanya ni, memang modal syarikat kita tengok 100 juta. Okey, berapa tadi? Saya lupa dah. Okey, dia bukan, maksudnya dia biaya bukan daripada company yang biaya kita untuk beli QM. Beli emas. Yang biaya kita adalah bullion bank. So QM dia dapatkan pembiayaan daripada bullion dan didagangkan di Bursa Suq Asila. Melalui Bursa Suq Asila ni kita buat pembayaran tangguh, apa yang kita panggil penjualan tangguh. Okay, nanti insya-Allah dalam minggu depan kita akan ceritakan lebih terperinci tentang konsep pembiayaan tawaruk ni macam mana. Okay, sebab ramai lagi yang masih belum faham bagaimana kaedah yang digunakan. Okay. Kalau kita study pembiayaan tawaruk ni bukan semata-mata dalam quantum meter. Kalau kita tengok konsep Islamic loan, okay, Islamic loan menggunakan kaedah yang sama, okay, pembiayaan tawaruk di mana kita menggunakan komoditi sebagai kita kata apa transaksi sebab kita nak mengelakkan riba. Alright. Jadi maksudnya dijual kat kita secara jualan tangguh dan dikenakan management fee lah sebagai dia punya, maksudnya jualan dan keuntungan. Alright. Dan sekiranya bila kita nak jual balik, kita lantik QM untuk jual semula komoditi tadi dekat pasaran Bursa Suq Asila. Mungkin Cik Hani ada ke Cik Hani? Ada tuan. Ada? Mungkin Cik Hani boleh jelaskan lebih lanjut tak tentang konsep tawaruk ni? Boleh. Okay, menjawab kepada soalan Puan Siti Jun tadi ni. Mungkin Cik Hani boleh tambah situ? Slow. Hello, boleh dengar suara saya tak Tuan Lan? Dah, sekarang dah jelas. Dengar okey. Pembiayaan tawaruk ni sebenarnya okey, bila kita masuk transaksi pembelian GAE 10 kali atau 5 kali. Dengar Dengar. Dengar okey, bila kita masuk transaksi GAE 10 kali atau 5 kali, dia QM akan buat pembelian komoditi. Sebab tawaruk ni dalam Islamik kita tak boleh bagi pinjaman tanpa ada benda yang kita beli. Jadi dia jual beli dibenarkan dalam Islam. Macam contoh saya nak pinjam duit dekat bank 900 ataupun 1 juta. Okey, kalau Islamik bank tak boleh bagi duit tu macam tu je kat saya. Saya kena bank kena beli sesuatu daripada saya. Macam tu, dia kena ada transaksi jual dan beli. Okey, jadi apa yang berlaku dalam Bursa Suq Asila adalah untuk quantum metal biaya kita yang contoh 100,000 lah, sejuta tu banyak sangat kan. 100,000. Okey, QM akan beli CPO, komoditi daripada market. Bila dia beli, dia akan jual kepada kita. Kita beli.
Okay, bila kita beli ownership CPO tu kita punya, tapi kita tak nak CPO tu, kita nak duit je kan. Okay, bila kita dah ada ownership on the CPO, kita lantik QM untuk jual CPO tu kepada pembeli di dalam pasaran Bursa Suk Asila tu. So bila kita dah ada pembeli, kita ada kita ada duit tu kan, kita dapatlah duit tu, tapi kita nak beli emas kat QM. Jadi kita beli emas kat QM, gunakan duit tu. Jadi QM bagi kita emas, tapi kita tak ada pun 100,000 tu. Kita macam mana kita kena explain dengan diagram lah Tuan Lan. Diagram Okay. Contoh-contoh macam ni. Okay. Semula kita nak beli, kita nak pembiayaan 100,000. Okay, kita nak pembiayaan 100,000, tapi kita tak ada duit. Jadi apa yang QM buat, kita minta QM buat transaksi ni, kita akan kira macam kita bayar, tangguh lah. Saya nak 100,000 ni, saya nak beli emas untuk 100,000 tapi saya tak ada duit. Boleh tak tolong belikan untuk saya? Saya akan bayar dalam tempoh masa yang kita janjikan dalam kontrak. Jadi QM akan pergi beli CPO guna modal dia 100,000 dan dia jual kepada kita. Tapi kita tak ada duit sekarang kan? Kita tak ada duit sekarang. Jadi apa yang QM buat? QM jual balik CPO tu, yang kita punya tu, kita wakilkan jual kepada pembeli di dalam market. Jadi dah ada 100,000 tu. QM dapat 100,000 tu, dia bagi kita emas untuk GAE tu. Tapi kita tak bayar pun kat QM apa-apa kan? Kita akan bayar bila contract maturity ataupun bila kita terminate GAE tersebut. Macam tu konsep dia. So dia ada transaksi jual beli kat situ. Kita jual belinya adalah CPO, crude palm oil kan. Semua Islamic banking menggunakan transaksi di dalam Bursa Suk Asila. Macam ni lah konsep dia. Kita perlukan 100,000 tapi kita tak ada duit, tapi kita nak gunakan duit tu sebagai kita punya capital. Jadi kita lantik, kalau bank, kita lantik bank. Bank akan tolong beli dan bank akan tolong jual dan kita dapat capital tu. Tapi kita tak bayar sekarang. Kita bayar bila kontrak matured. Dalam bank dia ada kontrak matured kan. Biasanya kita punya loan tenor lah. Bukan loan tenor, financing tenor. Loan lain, financing lain. Loan adalah terms konvensional. Loan adalah dia berkaitan dengan riba. Dia tak ada apa-apa transaksi jual beli. Is loan. Financing dia Islamic terms sebenarnya. Financing. Sebab tu ada ISB financing kan. Bukan ISB loan. ISB loan konvensional ada riba. Kalau ISB financing, macam bank Islam dia buat financing, personal financing, home financing. Yang tu adalah berdasarkan Islamic transaction, menggunakan kaedah tawaruk. Memang menggunakan kaedah tawaruk. Lebih kurang macam tu Tuan Lan. Okey, so saya harap daripada penerangan daripada Cik Hani tadi dapat memberikan kefahaman kepada Cik Siti Jun. Alright, so mungkin tak jelas. Nanti mungkin boleh personal dengan Hani pun boleh. Hani boleh terangkan lagi lah. Sebab Hani ex-bank RRG. Kita tahu kan RRG is bank Arab kan. Jadi masa dekat sana dia memang kena train. Setiap staff dia faham kaedah tawaruk ni macam mana. Dan macam mana transaksi komoditi tu. Dia memang berdasarkan komoditi. Even dalam dia punya kontrak, dalam letter of offer, financing tu dia memang ada. Dan masa dekat Raja ni memang terlibat secara langsung dalam corporate credit administration dengan melaksanakan transaksi setiap hari lah dalam Bursa Suk Asila. Dan memang kita dapatkan sertifikat tu setiap hari sebelum kita disburse amount tu dekat customer. Dia ada, sebab tu kalau Sabtu Ahad market close, QM dia ada certain transaction tak boleh buat kan, sebab market bursa tu close. Macam tu juga bank. Okay, terima kasih. Banyak panjang pula kan. Tak apa. Terima kasih
Hani, okay, untuk pengetahuan Cik Hani kita dia one of the AMLA committee member dan juga ex-staff RRG Bank. Okay, jadi sebab tu saya minta Cik Hani tolong explain tentang bahagian tawaruk ni. Okay, saya pun tak berapa nak faham sangat dia punya flow dia tu. Okay, jadi insyaAllah berkaitan topik khusus dengan tawaruk ni, insyaAllah by next week kita akan buat satu topik khusus kepada Cik Hani. Boleh Cik Hani? InsyaAllah boleh. Untuk kita tengok bagaimana struktur tawaruk yang di dalam quantum meter, business model quantum meter. Alright? Boleh. So, Cik Siti Jun berapa hati kan dengan jawapan Cik Hani? Okay, kalau nak lebih terperinci lagi, kita insyaAllah minggu depan kita akan buat satu sharing khusus daripada Cik Hani berkaitan dengan tawaruk konsep ni. Alright? Okey, so ada apa-apa soalan lain berkaitan dengan struktur, berkaitan dengan kenapa kita nak buat bisnes emas. Okey. Mungkin ada di kalangan kita yang baru malam ni, kita nak tengok macam mana kaedah dia kita nak buat pembelian emas. Okay. So daripada kita punya website ni, tuan-tuan boleh login. Okay. Bila dah login, kita akan dapat nampak macam ni lah dia punya features dia. Boleh nampak macam ni. Actually dia sama macam kita guna internet banking lah. Cuma beza dia yang ni kita ada gram. Right? Kalau internet banking kita nampak ringgit je lah. Okay. So ni dia punya features dia. Dekat sini kita boleh tengok homepage, consultant access. Ni produk untuk GSA, untuk GCA dan juga untuk GAE. Okay. Kemudian ni kita punya share lah, di mana sebagai member kita berpeluang untuk nak beli share company. Okay. Dan seterusnya apa maklumat yang kita boleh tengok dekat sini. GSA ni dia dah akaun induk kita. Okay. Kemudian ni harga untuk GSA. Ni untuk kita punya commission lah. Okay, kita punya payout dia akan bayar dekat sini. Dan ini kita punya register link untuk kita nak daftarkan kawan-kawan kita. Kita gunakan register link ni. Dan di bawah ni adalah kita punya portfolio lah. Maksudnya berapa gram yang kita dah ada, berapa value dia. Alright. Okay, saya tunjukkan sikit cara macam mana kita nak buat pembelian untuk produk yang paling hot lah. Untuk yang lain-lain ni nanti boleh rujuk balik dengan introducer. Produk paling hot, tuan-tuan just pergi dekat bahagian JE dan tekan purchase JE. Alright, saya tunjukkan JE 10 kali. Simple saja. Alright, just letakkan berapa unit kita nak buat pembelian. Dan kita ada beberapa option dekat sini untuk buat pembelian, sama ada daripada FPX ataupun kalau kita existing customer, kita dah ada dalam GSA, dah ada dalam GSA dan juga ada dalam payout deal. Jadi bagi orang baru, kita terus ke click and pay lah. Okay. Dan tekan submit. Terus saja sistem akan kira akaun untuk kita. Jadi tak perlulah nak tanya, ni berolan satu unit berapa? Satu unit berapa ringgit lah. Just masuk dalam sistem. Okey. So sistem akan kirakan dekat kita. Boleh tengok dekat sini. So inilah amount yang kita nak kena pindahkan. Okey. Amount ni dia kira berdasarkan kepada JE 10 kali harga $250. Okey. Dia punya perubahan ni bergantung juga kepada currency lah. Okey. Dan juga management fee 3.5%. Yang ni untuk JE kali 10 kita kena bayar advance 1 year. Dan seterusnya kita klik box kat bawah ni dan tekan confirm. Okey, dan kita boleh pilih lah mana-mana account bank yang kita nak buat transfer dan tekan pay. Macam tu sahaja. Okey, so sistem sangat-sangat mudah dan macam mana kita nak track balik kita pembelian kita, kita boleh pergi dekat JE ni, tengok dekat bahagian list. Setiap transaksi yang kita buat, setiap transaksi yang kita jalankan, dia ada record dekat sini ya. Kita boleh tengok dekat sini. Dia ada tracking dan step. Setiap transaksi kita dia ada kod dia masing-masing.
Okey, so ni kod kita lah. Ni baru sebentar tadi saya buat. So kita dapat sekitar 42 gram. Okey, jadi berapa gram yang kita dapat ni dia berpandukan kepada harga emas semasa lah. Alright. Sebab tu tadi Tuan Azan ceritakan dekat kita buatlah secara regularly. Okey, bila ada kemampuan, tukarkan saja ringgit kita tu kepada emas. Alright. Macam ni kita boleh nampak satu contoh lah. Maksud dia boleh kata sebulan tu ada sampai 10 kali transaksi, 20 kali transaksi. Alright. Jadi tengok pada kita punya kemampuan. Tukarkan saja kepada emas. Alright. Baik, kita tengok sikit harga hari ini macam mana. Okay, so harga sekarang ni LME 242.51 bila campur dengan spread, harga dia lebih kurang berapa tadi ya? Saya tak ingat. Tambah lagi 3% lah. Okay, yang tu untuk JE 10 kali. Okay, so dia harga emas, sebab apa kita tak perlu risau. Kita tengok jangka masa panjang. Inilah trend harga emas. Dia lebih stable lah, dia bukan macam saham buat Tuan Azan kata tadi. So kita tak perlu runsing, tak perlu bimbang, alamak aku beli hari ni harga dah jatuh lah. Okey, tak perlu risau. Walaupun harga jatuh, gram kita tak ada susut pun. Gram kita tak ada berubah. Sebab hari ni kita bukan beli saham, kita beli emas. Alright? Jadi emas kita tahu nilai dia akan meningkat pada masa depan. Okey, jadi kita tak perlu bimbang. Okey, turun naik harga emas tu perkara biasa. Tak perlu tunggu harga terbaik untuk masa mana nak beli. Okay, once bila kita ada cash, tukarkan saja kepada emas. Okay, insyaAllah orang beli emas tak pernah rugilah. Alright. Bola macam mana nak tengok ni, nak tengok keuntungan. Alright. Okay. Baik, soalan Tuan Zawani macam mana nak tengok keuntungan. Okey, dekat bahagian JE ni kita pergi dekat list. Okey, kita pergi dekat list. Kita cuma tengok dua bahagian ni saja, net cash out dengan initial investment. Okey, so macam mana nak tahu profit? Bahagian initial kita, yang ni satu unit $250. Ni transaksi yang kita dah buat lah. Okey. So, kalau misal kata kita tengok net cash out ni, yang ni dah profit. Yang ni beli siang tadi dah profit. Maksudnya kalau net cash out ni lebih daripada initial investment, maksudnya kita dah ada profit. Okay. 250, 267, 263. Kalau misal kata 246, ini maksudnya kita masih ada dalam position loss lah. Okay. Jadi katakanlah saya nak terminate. Okay, saya nak keluarkan keuntungan ni. Just pergi dekat bahagian action, tekan termination. Baik, sebelum tu management fee refund. Management fee refund ni tadi saya beritahu untuk JE kali 10 dia ada management fee, dia ambil advance kan untuk 12 bulan. So, let's say katakanlah saya buat termination hari ni, yang dia dah ambil advance tu, dia tolak pada daily rest. So baki itu dia akan pulangkan. That's why disebut di sini sebagai management fee refund. So inilah amount yang akan dipulangkan balik kepada saya. Katakanlah saya buat termination. Okey, kita letakkan dekat sini satu unit. Kalau kita buat serentak terus RM10,000 ataupun 10 unit pun tak ada masalah, tuan-tuan. Dalam satu transaksi, di mana bila kita buat termination, kita boleh ada option sama ada kita nak terminate keseluruhan dia ataupun kita nak terminate sebahagian. Mungkin nak daripada 10 tu nak terminate 1. Alright, boleh, tak ada masalah. Just tekan submit. Inilah amount yang saya bakal dapat kalau misal kata saya buat termination. Okay, so kita ada option sama ada nak terminate masuk ke account bank ataupun nak pergi kepada gold account. So kita ada option dekat situ. Pergi direct pada account bank pun boleh, nak pergi dekat gold account pun boleh. Okey, boleh jelas macam mana nak tengok keuntungan. Kalau misal kata di sini dia kurang daripada initial investment, maksudnya di sini kita punya kedudukan kita kalau kita buat termination masih lagi dalam keadaan rugi. Contohnya
Saya tunjuk sikit. Tekan termination. 1 unit dan submit. So dia akan bagi warning dekat kita sini. Okay, warning you terminate at a loss position. So banyak ni lah amount yang saya akan dapat kalau saya terminate kan bila dia masih lagi belum break even. Okay ya? Okey barang, clear. Yang lain-lain mungkin juga boleh ni boleh dapat sedikit info berkaitan bagaimana kita nak monitor harga emas sama ada simpanan kita dah untung ataupun sebaliknya. Jadi kalau kita tengok bila harga tinggi, gram kita akan dapat kurang sikit lah. Tadi saya share dalam grup pembelian pertama saya untuk JE 10 kali saya cuma dapat 37 gram. Okey. Hari ini kalau kita buat pembelian hari ini boleh dapat sekitar 42 gram. So grab lah peluang pada ketika harga masih lagi rendah. Okey. Di mana kita dapat kumpulkan gram yang lebih banyak pada harga rendah. Besok ni bila harga emas dah meningkat, gram kita akan jadi berkurangan lah. Maksudnya kos kita untuk nak dapat 1 kilo emas mungkin bertambah. Okey. Buat masa sekarang ni kalau kita nak miliki 1 kilo emas melalui kaedah quantum meter ni kita cuma perlukan 10% saja dah boleh miliki 1 kilo emas. Okey, melalui JE 10 kali. 10% sekitar 26,000 macam tu. Okey, 26,000 campur dengan management fee plus minus dalam sekitar 32,000 macam tu. Kita dah dapat pegangan emas yang bernilai 1 kilo. Alright. So itulah satu kaedah yang sangat unik dan satu produk yang hanya ada di Quantum Meter. Okay. Lain ada soalan tak untuk orang yang baru join? Mungkin ada nak tanya apa-apa? Tuan Lan, apa kelebihan GCA tu Apa kelebihan GCA? Okey, GCA ni dia kita nak rolling modal lah. Okey, GCA ni maksud dia kita katalah kita ada, sebab kalau kita beli JE 10 kali ataupun 5 kali, alright, kita kena tunggu harga emas naik baru kita boleh jual. Okey. Maksud dia bila kita emergency nak pakai cash. Bila kita nak pakai cash, kalau misal kata harga tengah rendah, jadi kita tak boleh nak jual lah. Kalau kita jual, kita rugi. Okay? Jadi satu alternatif yang boleh kita buat ialah GCA. Sebab tu kita tengok apa objektif kita simpan emas. Kalau misal kata kita ada perancangan untuk jangka masa pendek, mungkin kita kata aku nak guna duit dalam masa terdekat, nak bayar installment kereta, nak bayar installment rumah ataupun nak bayar road tax insurance kereta. Tapi dalam masa yang sama nak miliki emas. So, cara dia jangan letak dalam JA lagi lah. Okay, beli GSA, bila nak pakai duit, request advance. So, gram kita tak berkurangan. Okay, so maksudnya yang ni kita nak pakai instant cash, tak kisahlah harga emas ketika tu rendah ke, tinggi ke, so kita dapat cash segera di mana emas kita tak berkurangan. Jadi kita, seeloknya kita nasihatkan diversify lah. Jangan pula semua letak dalam JA. Okay, kita letak sebahagian dalam GSA dan sebahagian dalam JE. Maksudnya kalau nak guna untuk jangka masa pendek, letak dalam GSA. Ada bajet untuk jangka masa panjang yang mana duit ni tak nak usik lagi, ada yang letak dekat JE. Alright? Sebab GCA ni kita boleh keluarkan dia bila-bila masa. Just pergi dekat request GC. Tengoklah dalam GSA kita ada bajet mana. Ni GSA saya tak ada lah, jadi tak boleh nak buat lah kan. Okay. So minimum 150 untuk buat request GC. So kiranya contoh GSA tu ada 4 gram, contoh nilai dia 1,000. Maknanya melalui GCA kita
boleh keluarkan up to 85%, kan? Ya. So Betul. 4 gram tu akan pergi kita 4 gram tu kita still hold. Kita masih Ya. ada lah Betul. simpanan. Ya. Kita dapat cash. So dalam projection beberapa tahun akan datang, harga 4 gram tu pun akan naik. Jadi Ya. kita akan dapat extra profit daripada situ, kan? The balance. Kita akan dapat keuntungan atas kenaikan emas berdasarkan amount yang sebelum kita buat advance tu lagi. Bila kita dah request advance, kita akan dipindahkan ke bahagian inventory. Maksud dia gram yang total gram dan JSA ni dia akan pindah ke holding inventory lah. Faham? Alright, macam siapa-siapa yang nak rolling business kan, nak rolling capital, boleh buat kaedah macam ni. Maksud dia ada keperluan nak pakai duit dalam masa terdekat. Okay, so kalau dia belanjakan untuk bayar apa-apa komitmen, duit tu habis macam tu saja. So dia sandarkan kepada emas dulu. Okay, sandarkan kepada emas dulu dan 85% dikeluarkan dan bayar untuk perbelanjaan dia lah. Dia boleh spend untuk apa yang dia nak guna. Tanpa dia perlu bimbang untuk nak kena bayar upah simpan, takut emas lelap, takut kena tukar surat, tak perlu. Okay? Sebab kita melalui pembiayaan tawaruk ni, kita ada peace of mind di mana kita punya management fee tu akan dikira selepas 365 hari dan kita bayar masa kita buat termination. Masa tu baru dikira. Okay? Dan pembiayaan yang kita ambil tu, dia tak kena tebus, dia sebaliknya kita just tolak daripada keuntungan semasa nilai emas. Itu kelebihan GCA. Alright. Sebab tu kita kena kenal pasti objektif kita. Ada tak duit ni yang aku tak nak guna dalam masa terdekat untuk future. Okay, mungkin nak guna lagi 2 tahun, 3 tahun. Ada yang letak dalam JE 10 kali lah. Okay, kalau misal kata ada bajet lebih, JE 10 kali. Kalau bajet kurang bawah daripada RM1,000, so pergi kepada JE 5 kali. Okay, kalau sebaliknya, kalau kita ada modal yang kita nak pakai dalam masa terdekat, just letak dalam GSA. Okay. Ada soalan lain? Okey, so kalau tak ada apa, saya nak minta seorang dua lah daripada kita punya konsultan untuk berkongsi pengalaman dia orang dan mungkin ada sedikit tips ataupun pesanan tambahan kepada kita untuk menjadi sebagai usahawan tegar lah. Kita istiqamah menyimpan emas dan dalam masa yang sama kita tak mudah putus asa untuk menyebar kebaikan simpan emas. Okey, jadi untuk itu saya ingin menjemput sahabat kita seorang ni, nama dia Tuan Razman. Tuan Razman lama tak berkudara dengan kita. InsyaAllah Tuan Razman mungkin boleh ada tips ataupun pesanan sikit pada kawan-kawan baru kita yang nak memulakan perniagaan emas. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Dengar boleh? Boleh dengar, Alhamdulillah. Lama, minta maaf lama tak kudara. Saya ada sibuk sikit bantu kawan saya dalam bisnes saya. Tapi saya masih buat istiqamah dalam quantum meter. Saya teruskan sebab saya nampak saya nak cerita sikit. Okey, saya perkenalkan diri saya, Razman. Saya antara yang terawal dalam join team GPG bawah Prolan. So saya sekarang level dealer developer ataupun tadi yang baru punya konsultan yang green tu, green beret kan. Macam rainbow kan. Okey. Alhamdulillah, apa yang saya nampak dekat quantum meter ni, saya sebelum ni saya memang ada buat macam-macam tapi lebih kepada online marketing lah. Jadi saya tak pernah join mana-mana syarikat emas ataupun company emas di luar sana sebelum ni. Cuma ada kawan saya yang join macam-macam lah.
So bila saya diperkenalkan emas tu memanglah benda tak pernah buat, lepas tu dengar macam-macam lah. Tapi saya ni orang yang positif. Saya suka ambil biar tahu tu benda tu betul ke tak betul dulu. Tak nak kita dengar cakap orang ataupun kita skeptikal macam tu itu bukan saya. Saya suka ambil benda tu nyata kan. Jadi bila saya dah diperkenalkan oleh Perulan, saya just buat penyelidikan saya sendiri lah. Saya pergi tengok kat bank. Sekarang ni kan mudah kan, maklumat di hujung jari. Alhamdulillah. Lepas tu yakin tu saya terus buat. Jadi nak jadikan rezeki saya juga kan. So memang apa yang saya nampak dekat Quantum Matter ni, dia tak ada di mana syarikat emas yang lain yang ada kat dalam Malaysia sekarang, dan produk dia pun tak ada di mana-mana produk emas yang ditawarkan di luar sana. So saya boleh kata dia syarikat emas yang terbaik dan produk emas yang terbaik ada di Quantum Matter. Kalau kita tak buat, memang kita rugi. Sebab dia produk yang ada di Quantum Matter ni, dia tak boleh bandingkan dengan mana produk yang company lain. Sebab apa yang ditawarkan oleh Quantum Matter memang tak ada di luar sana. Maknanya tak ada. Jadi kita tak boleh nak banding. Jadi bila contohnya produk seperti JE, GCA kan, dia memang tak ada di tempat lain dan hanya ada di Quantum Matter, dan memang itu yang produk yang paling terbaik bagi saya. Jadi saya yakin memang dekat luar sana pun ramai orang akan tertarik dan akan berminat kalau kita sampaikan ataupun kita kongsikan kebaikan yang ada dalam produk Quantum Matter kepada mereka semua. Sedia maklum sekarang ni memang sukar dengan keadaan sekarang ni, kita dah baru nak kata habis pandemik COVID dah 2 tahun kan. Tapi belum pulih sepenuhnya lagi kan. Lepas tu sekarang ni pun ada pula yang barunya apa entah Omicron lah, macam-macam Megatron, macam Transformers apa. So sukar. Jadi kita nak bantu orang di luar sana dengan kita menyebarkan kebaikan supaya kita, konsep kita pada hari ini tukarkan ringgit tu kepada gram emas. Kan? Kita sedia maklum emas ni dari dulu-dulu lagi, memang dari zaman-zaman satu nenek moyang kita dulu memang kita menyimpan emas kan. Cumanya apa yang bagusnya ada di Quantum Matter ni lah kan, dia mempercepatkan kita punya simpanan tu. Contoh kan, dengan produk JE kan, kita boleh dapat 100% profit tu, kenaikan tu tak sampai macam mungkin dalam setahun tu ada hanya perlukan 10% je. Kalau 10% kita dah dapat 100% kenaikan. Berbanding dengan cara penyimpanan tradisional, kalau nak dapat 100% semua ambil masa lebih kurang 5-6 tahun. So kat situ dah kita dah boleh nilai sendiri kan. Orang kata kebaikan yang ada produk KJE tu jauh berbeza dengan apa yang ada ditawarkan kat luar sana kan. Bagi saya niat satu, kita niat nak bantu orang, nak share kebaikan menyimpan emas. Sekarang ni kita sendiri dalam grup pun kita ada kita punya motor sendiri, nak simpan satu family ada sekurang-kurangnya 1 kilo emas untuk keluarga. Tapi dengan cara yang ada di Quantum Matter, kita boleh cepat capai lah. Macam Berulan sendiri pun dah lebih lah. So maknanya memang boleh. Kalau kita nak simpan secara macam tradisional tu memang lambat lah. Boleh tapi tak tahulah kan. Tahun bila pula. Jadi kita hanya sharekan kebaikan produk Quantum Matter ni kepada orang ramai di luar sana. InsyaAllah ada yang positif tu akan nampak dan akan ikut kita. Jadi niat kita nak menyampaikan tu sebarkan seramai mungkin. Biasa tu kalau emas ni skeptikal, ada orang skeptikal tu, itu biasa. Jadi kita sebarkan ramai. Dalam ramai tu mesti ada yang positif. Itu pengalaman saya sendirilah. Jangan putus asa teruskan, sebab kita tahu macam saya sendiri pun, saya yakin sepenuhnya sebab setiap kali saya nak cerita pasal Quantum Matter, saya cerita yang benda straight je. Tak payah nak konak-konak, cerita benda betul lah, benda straight. Jadi benda tu dah memang kekuatan dia ada kat situ sebenarnya, tak perlu risau lah. Jadi saya harapkan kawan ada dalam ni teruskan, yang berminat nak buat income, nak menyimpan, sebab produk yang ada di Quantum Matter ni daripada semua kategori tu kena. Maksud dia daripada yang biasa nak menyimpan serendah RM10 boleh tukar kepada emas kan. Kemudian kita ada GCA untuk orang yang nak
macam peniaga, mungkin dia nak guna duit dalam waktu sama dia nak menyimpan emas, so dia boleh pilih GCA. Kemudian yang pelabur pula yang berminat untuk melabur untuk yang ada lebih bajet sikit, so nak menyimpan, dia boleh guna produk JE 5 kali ataupun 10 kali. So semua kategori ada kat situ. Kita pulang pada kita cara macam mana kita nak sampai kepada kawan-kawan kat luar sana. Jadi itulah saya nak share. Saya harap semua yang kita dalam ni istiqamah teruskan perjuangan kita, insya-Allah. Pada tahun 2020 baru lagi kan, tahun 2022 ni, tahun yang baru ni kita bertekad baru untuk berjaya dan mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu saja saya nak katakan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Tuan Razwan. Okey, so ada soalan lain sebab jam dah menunjukkan hampir pukul 11 Mungkin ada yang nak bertanya lagi ke? Alright, so kalau tak ada apa-apa, nanti boleh rujuk kepada introducer masing-masing. Okey, dapatkan link dari mana yang belum register tu. Dan yang dah berdaftar, yang mana yang nak buat bisnes, nanti boleh masuk dalam grup ni lah, grup WhatsApp ataupun grup Telegram yang kita sediakan. Mungkin ada apa persoalan-persoalan lain ataupun kemusykilan yang nak tanya lebih lanjut, boleh bertanya dalam tu. Dan untuk minggu depan, insyaAllah kita akan kupas lebih khusus tentang konsep tawaruk, lebih terperinci lagi. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita akhiri dulu sesi kita pada malam ni. Terima kasih kerana menyertai kita sehingga jam 11 ni. Okay, saya ingin ucapkan selamat malam. Okay, saya minta maaf sekadar ada benda yang kita salah bahasa. Okay, mungkin ada terkasar cakap dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita sama-sama berjaya bersama-sama dalam Quantum Matter. InsyaAllah minggu depan kita punya preview akan dilaksanakan macam biasa. Kita akan buat setiap hari Rabu dan juga hari Jumaat malam. Okay. So itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan hari Selasa ke Rabu? Selasa. Selasa dan Jumaat. Okey, Selasa.